Bajet 2013 yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak disambut baik Ahli Parlimen Barisan Nasional. Bagi mereka, bajet berkenaan merangkumi semua keperluan pelbagai latar belakang rakyat dan bidang. Secara menyeluruh 4.5% peruntukan untuk Kementerian Dalam Negeri dan penambahan yang agak ketara 68.8% di bawah NKRA jenayah menunjukkan bahawa kita serius dalam nak memastikan perkara-perkara yang telah pun menjadi agenda kementerian. Selama ini Sukan Olimpik hanyalah dianggap sebagai kesinambungan daripada sukan-sukan lain, tetapi kali ini yang menjadikan persiapan kita menjadi lebih serius lagi. Kita akan memberikan tumpuan dari segi menyediakan kemudahan, menyediakan kejurulatihan, menyediakan persiapan untuk pendedahan para atlet kita dengan lebih baik lagi. Kalau kita tengok pekerja sekarang boleh membuat medical check-up tiap-tiap tahun. Ini satu yang memerangsangkan kerana kita empower rakyat untuk menjaga kesihatan masing-masing, dan melalui klinik Sadu Malaysia kita tambah juga 70 buah klinik Sadu Malaysia. Dan ini pula reaksi dari pemimpin pembangkang. Dan beberapa dasar itu tidak mengambil kira kedudukan ekonomi dan juga defisit yang membengkak. Jadi ada percanggahan di antara angka-angka. Jadi saya harapkan kemudahan yang dikemukakan ini akan memberikan satu peluang yang terbaik bagi membolehkan jemaah haji kita mendapat lebih khidmat yang lebih baik. Gula-gula pilihan raya dan tidak merupakan penyelesaian kepada masalah fundamental ataupun struktur ekonomi itu sendiri. Sememangnya belanjawan ini berketetapan dengan tajuk Negara Makmur, Rakyat Sejahtera, sebuah janji ditepati. Dan kalau kita kaji kandungan belanjawan yang dibentang, ianya amat luar biasa. Sebab tidak ada cukai. Sementara itu, golongan muda yang ditemui rata-rata berpuas hati dengan rebit RM200 yang diberikan kerajaan kepada belia di antara umur 21 hingga 30 tahun yang ingin membeli telefon mudah alih pintar 3G. Kita tak boleh nak assume semua student berkemampuan kan. Mungkin dengan cara ini boleh membantu diorang yang kurang berkemampuan maybe. Pandangan saya yang kerajaan bagi potongan RM200 tu untuk beli telefon saja baik kot, sebab sekarang kan zaman teknologi, so macam semua orang pun guna handphone, guna macam-macam kan, peralatan canggih kan, gadget semua. Macam kalau tak ada telefon kadang-kadang macam kalau sesat kan semua susah kan. Semua orang nak guna telefon sekarang. Makin lama kan, zaman makin berubah. Okey, zaman makin berubah dan kemajuan tu kalau dulu belia tak berpeluang untuk dapat sendirian, untuk ada sendiri gadget diorang kan. Tapi sekarang dah ada peluang tu. Mungkin kerajaan dah nampak lah yang belia ni memerlukan sesuatu daripada kerajaan. Dan bagi bakal haji, keputusan kerajaan membenarkan mereka mengeluarkan caruman KWSP melalui akaun kedua RM3,000 sangat dihargai kerana ia dilihat dapat mengurangkan beban perbelanjaan yang terpaksa ditanggung. Imam Masjid Tengku Intan Syafinas Anak Bukit Al-Ustar Marzuki Abdullah yakin dengan pengumuman ini ia pasti dapat meringankan beban umat Islam untuk menunaikan haji. Malah beliau menyifatkan kerajaan sentiasa memberi manfaat kepada muslimin dunia dan akhirat dalam apa jua keputusan yang dibuat. Bila aku keluar kerja, nanti kerja dapat duit simpanan tu, dia nak pergi Mekah, lain tak boleh pergi dah. Dan duit dia nak bagi makan anak-anak dia yang lain-lain lagi. Sementara itu, pengumuman penambahan 4 lagi jelapang padi yang baru bagi meningkatkan pengeluaran padi negara turut disambut baik. Jadi dengan adanya skim seperti ini, Pak Tani dapat pertolongan, macam dapat nilaian tambahan daripada kerosakan yang telah dialami oleh para petani. Jadi macam
sistem yang lama tu mungkin tak berapa sepadu. Jadi hanya diharapkan pada bantuan. Bila ada skim insurans ni dapat melindungi para petani. Sementara itu, Setiausaha Agong Persatuan Pengguna Islam PPIM Datuk Dr. Makmur Osman menyifatkan bajet 2013 menunjukkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan aktiviti yang berkaitan agama Islam. Ini terbukti dengan langkah penubuhan Yayasan Wakaf Korporat dan usaha membenarkan pencarum KWSP membuat pengeluaran bagi mengerjakan ibadah haji. Saya percaya bahawa apabila ini kita lihat satu persatu dan kita laksanakan, akhirnya kita akan dapat satu yang lebih cantik, yang lebih indah, yang memberikan kebaikan. Manakala pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat bajet kali ini memberi faedah kepada semua lapisan masyarakat. Bajet ini memang bagus untuk rakyat dan kita dapat lihat banyak perkara yang diberikan kepada rakyat daripada segala jenis sektor. Jadi kita dapat lihat pendidikan dari sudut keselamatan, dari sudut CSR-nya, dari sudut korporat, dari sudut pelaburan. Saya kira cover hampir semua bab lah ya. Dalam pada itu, mantan Presiden Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Datuk Eddie Chen Lok Lai yang dihubungi menyambut baik kajian semula keuntungan cukai tanah bagi mengelak spekulasi harga tanah. So this 5% increase, I believe developer can live with that, and that generally, the house buyer, the house buyer are generally owner occupiers. And they are not speculators. Dan bagi penjawat awam, pengumuman bonus sebulan setengah disifatkan sebagai durian runtuh buat mereka. Selain bonus khusus untuk kaki tangan awam, pelbagai insentif lain turut dinikmati mereka, termasuklah skim perumahan dan skim pencen yang baru. So saya amat bersyukur dengan limpah kurnianya sebab kerajaan memberi bonus kepada staf-staf kerajaan lah. Maknanya mungkin kami sangat berpuas hati dan terima kasih kepada Perdana Menteri kita. Saya sebagai kaki tangan awam diberi bonus pada tahun ini yang memang saya tak pernah terduga memang dapat. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat pada PM kita yang memang prihatin kepada rakyat terutamanya. Dan saya jangka bajet ini sangat menyeluruh dan dekat di hati rakyat lah. Dan kepada penjawat awam, saya rasa inilah kali pertama kita semua mendapat satu hadiah yang banyaklah berbanding dengan tahun-tahun lepas. Jadi saya berharap untuk diri saya sendiri dan juga rakan-rakan dalam perkhidmatan awam ni supaya membalas baliklah apa yang diberi oleh kerajaan kepada kita. Dan bagi golongan pesara kerajaan, ternyata bajet yang dibentangkan bersesuaian dengan keadaan pada masa sekarang. Saya tertarik juga atas ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi berkenaan dengan pesara, yang mana pesara dulu begitu rendah dia punya bila pesara jabatannya hanya kurang daripada 720, sekarang dah meningkatkan pada 820. Ini satu perkembangan yang sihat lah. Kami yang pesara-pesara ni berasa bersyukur lah kan, pasal dulu dapat sikit kan. Ni dapat bertambah ni alhamdulillah lah. Kawan-kawan pun seronok. Saya tak dengar tadi tapi mereka cerita macam seronok lah. Bonus pun dapat juga. Bonus pun seronok lagi lah. Bonus pasal apa itu percapkan raya. Sekali ni boleh lah kita simpan tabung haji ke apa ke tu boleh sikit kan. Dulu memang habis untuk raya lah, sekali ni. Terima kasih banyak-banyak lah pada pemimpin kita. Manakala itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman berkata kerajaan negeri menyambut baik keprihatinan Perdana Menteri untuk menyeragamkan harga barangan di Sabah. Menyambut baik dan melalukan keprihatinan YBPM dengan peruntukan sebanyak 380 juta untuk menyeragamkan harga barangan di Sabah. Dahulunya kita selalu katakan harga barang kita tinggi bila dibandingkan dengan harga-harga barangan di Semenanjung. Jadi ini dengan adanya penyeragaman harga ini, sudah tentunya ini amat dinanti-nantikan dan diterima oleh rakyat. Di Kuantan, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan Yaakob menyifatkan perkhidmatan bas rapid Kuantan yang diumumkan Perdana Menteri dalam ucapan bajetnya akan mengubah sistem pengangkutan di negeri itu ke tahap terbaik demi keselesaan rakyat. Rapid Pahang akan mula beroperasi di Disember ini.
Satu lagi tadi ialah Rapid Kuantan yang akan buka puasa 1 Disember. Dalam hubungan ini kita ingin menyatakan iaitu fasa pertama ni akan dimulakan dengan memulakan pengamatan bas itu dari, kalau dahulunya dari kamp tentera Batu 11 ke bandar, sekarang dari UMP untuk memudahkan anak kita di Universiti Malaysia Pahang di Gambang bawa ke Kuantan. Dia ada 3 fasa nanti. Fasa pertama ni ada beberapa route, dan yang menariknya ialah insya-Allah bas dalam keadaan yang sangat baik, selesa. Beliau juga menyifatkan pemilihan Rompin dan Pekan dipilih sebagai kawasan jelapan padi bertepatan dengan hasrat kerajaan untuk menambah simpanan makanan negara. Ini sekaligus memberi peluang kepada pesawah di negeri ini menambah hasil pendapatan dan meningkatkan produktiviti pengeluaran padi di kawasan terbabit. Bajet 2013 memberi fokus kepada usaha meningkatkan kualiti kehidupan rakyat Malaysia. Ia juga memperincikan langkah strategik bagi memperkukuh pertumbuhan ekonomi negara ke arah mencapai matlamat Malaysia menjadi negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020. Justru di akhir ucapan bajetnya selama 2 jam 17 minit, Perdana Menteri meminta rakyat menilai secara kritikal dan rasional rekod kejayaan Kerajaan Barisan Nasional pada pilihan raya umum akan datang. Kini masanya hampir tiba apabila rakyat Malaysia akan membuat pilihan bagi menentukan masa depan mereka dan anak-anak mereka. Persoalan yang perlu ditanya semasa membuat keputusan ialah sama ada kehidupan mereka hari ini lebih baik berbanding semalam, dan adakah hari esok menjanjikan harapan yang syarat dengan peluang serta potensi. Jika jawapannya ya, maka tanpa ragu-ragu berilah mandat pada kerajaan yang ada untuk meneruskan dan menambah baik apa yang ada. Wan Ini Petua, pujangga bermadah. Bubi mana tak ditimpa hujan? Gading mana yang tidak retak? Kita akur Kerajaan Barisan Nasional tidak bebas dari kekhilafan. Tetapi yang membezakan kami dan mereka ialah mereka tidak mempunyai ketawaduan untuk mengakui kesilapan. Sebaliknya mencipta alasan demi alasan dengan penuh gempita menyalahkan orang lain.